the number of bacterial colonies will double every 15 hours. If the number of bacterial colonies in a petri dish is initially 90, what is the number of bacterial colonies on day 5? Okay, baik. So, kalau melibatkan soalan yang berbentuk real situation, so we need to extract the information. Okay, we need to extract the information. Baik, so kita tengoklah dia kata bakteria itu akan digandakan. Okay, digandakan 2 kali. Maksudnya double lah. Okay, digandakan 2 setiap 15 jam. Okay, setiap 15 jam. Dan dikata jika pada permulaannya bilangan dia adalah 90, berapakah bilangan koloni pada hari yang kelima? Okay, so kita kena kenal pasti dulu sama ada ini arithmetic progression ke ataupun geometric progression. So kita tahu yang dia akan start dengan 90. Okay, 90 dan setiap 15 jam diganda 2 kali. So maknanya 90, so digandakan 2 kali jadilah 180. Lepas tu digandakan 2 kali 360 dan seterusnya sampailah day 5. Tapi 90 ke 180 every 15 hours. Okay, so sangat berbeza lah jam dengan hari. So maknanya bila dia kata day 5, kita kena kenal pastilah dalam jam tu pada jam yang keberapa, kan? Pada jam yang keberapa. So kita tahu yang satu hari ada 24 jam. Okay, satu hari, one day equals to 24 hours. Okay, and then kalau 5 days, so kita darab dah dengan 24. So 24 darab 5 berapa? 120. 120. Okay, so sekarang ni kita nak tahu berapakah bilangan bakteria itu pada jam yang ke-120. Tapi kalau kita perasan, kita punya information itu kita buat susunan dari setiap 15 jam. So mula 90, so selepas 15 jam 180, selepas 15 jam 360, selepas 15 jam 720 dan seterusnya. So kita boleh bagi tahu yang 90 ni adalah term yang pertama, 180 ni adalah term yang kedua, 360 ni adalah term yang ketiga. Baik. So sekarang ni kita dah faham yang term by term, daripada term ke term melalui 15 jam. So setiap portion itu sama waktu dia, sama jam dia, kan, setiap 15 jam. So 120 jam ini, kan, daripada 90 sampai kita tak tahu berapa, tapi tempoh dia adalah 120 jam. So sekarang ni kita nak kenal pasti term yang ke berapa yang membuatkan pada waktu term itu adalah hari yang kelima ataupun jam yang ke 120. So macam mana kita nak buat? 120 bagi dengan 15. Betul, 120 bahagi dengan 15. Okey, so 120 bahagi dengan 15, maka kita akan dapat 8. Maksudnya pecahan yang ke-8. Okey, pecahan yang ke-8. So dalam konteks progression, dia adalah term yang ke-8. So sekarang ni kita nak tahu term yang ke-8, berapakah bilangan koloni bakteria. Baik. So dalam konteks situation ini, kita melibatkan arithmetic ke geometrik? Geometrik. Sebab apa geometrik? Darab bahagi, kan? Sebab darab bahagi. Good. So bila mana kita faham yang dia adalah geometric progression, maka kita keluarkan apa formula yang sesuai untuk soalan ini. Soalan ini dia minta number of bacteria, kan, number. So maknanya number of term, the value of pada term itu. So kita keluarkan Tn. So apa formula geometric progression
Siapa ingat? N bagi 2. N bagi 2, betul. AR. AR kuasa N tolak 1. AR, okey. AR kuasa N tolak N tolak 1. 1. Sebab dia tak minta, kalau N bagi 2 tadi, itu apa dia? Itu adalah arithmetic, betul. Arithmetic dalam sum of the first n term. So kena check balik pada formula. So kita tahu kita nak value pada term tertentu. Kita nak tahu value pada term tertentu. So kita nak term yang ke-8. So masukkanlah term yang ke-8. So A kita 90 dan R kita adalah 2. Sebab kita dah tahulah dia ganda 2 kali kan. So N kita 8 tolak 1. Okey, jom tekan kalkulator sama-sama. Berapakah awak dapat? So 11,520. 11,520, betul. 11,520, the number of bacterial colonies. Gitu. Okay. So dalam real problem situation ataupun question, first kali tentukan dulu dia dalam bentuk progression apa, arithmetic ke geometric. And then kenal pasti dia minta apa. Adakah dia minta number of term ke, dia minta sum of the first n term ke. Then baru kita rujuk pada formula. Okay. Baik. So kita proceed kepada soalan 2. Baik, soalan 2. A solar company installs a solar panels in a residential area. In the first year, the company installed 10,000 meter square solar panels. In each subsequent year, okay, solar panel installation increases 15% from the previous year. So calculate the total area of solar panel installed by the company after 7 years. Baik. So kita nak faham dulu, nak faham dia punya jalan cerita. So kita tahu yang dia starting dengan 10,000. Okay. Contohlah ni hari pertama, tahun pertama 10,000. Okay, untuk tahun kedua dia mesti 10,000 didarabkan dengan 15% kan. So 0.15 lah. Betul. So nilai ini kita tambahkan balik dengan 10,000. Setuju tak? Setuju. Setuju semua faham konsep ni. Maksudnya kita nak tahu berapakah nilai yang sebanyak 15% itu. So nilai yang sebanyak 15% itu ditambahkan balik dengan tahun sebelumnya. Inilah tahun sebelumnya. Okey. Lepas tu tahun ketiga. Tahun ketiga kita ambil yang tahun kedua kan. So tahun kedua tadi 10,000 darabkan dengan 0.15 tambah dengan 10,000, kemudian tambah dengan yang ni yang T2. Yang ni yang T2 kan. So T2 ini didarabkan 0.15, kemudian tambah lagi dengan 10,000. Maksudnya yang daripada T2 ini kita ambil 15% daripada tahun kedua dan tambah balik dengan nilai yang asal. Oh, nilai yang asal bukan 10,000. Nilai asal T2 lah. Kan? T2. So, kalau nak bagi secara ringkas, nak bagi nampak. Miau. Okay. So, dia akan jadi T2 didarabkan dengan 0.15. Lepas tu tambahkan dengan T2 balik. Macam tu.
Lepas tu T4, T3 didarabkan dengan 0.15 tambahkan dengan T3 dan seterusnya. Okay. So, bila kita dah faham konsep ini, kita nak permudahkan konsep. So, why not? Kita tahu yang 10,000 ini, dia adalah 100%. Okay, dia adalah 100%. Dan ditambahkan 15%. So, bila ditambahkan 15%, dia akan jadi 115. So, sekarang ni, 115 ini adalah pada tahun kedua. So, baik kita ambil 115 didarabkan dengan 10,000, terus dapat T2. Lepas tu, T3 pula, kita ambillah T2, darabkan dengan 115%, terus dapat T3. Dan seterusnya. So, kalau kita ingat balik waktu Form 3 awak belajar dalam Consumer Mathematics dalam bentuk interest. Ingat tak interest kan? Interest. So dia akan jadi macam ni. 10,000 didarabkan dengan 1.15 kan? 1.15 kuasa N. So yang ni lah kan kita nak tahu apa dia punya nilai pada tahun itu. So kalau pada tahun kedua, so inilah 10,000 darab dengan 1.15 kuasa 2, dapatlah nilai pada tahun kedua. Okey. Baik, ini adalah term. So kita tahu yang 10,000 adalah A dan R kita adalah 1.15. So kita dah dapat dah information ini. Tapi soalan dia nak apa? Soalan dia nak total area. Okey, total area. So dalam konteks yang ni, dia arithmetic ke geometrik? Geo. So apa geo? Sebab dia darab. Kan? Sebab dia darab ataupun bahagi. Baik. So kita dah tahu A kita 10,000 dan R kita 1.15. So kita tak ambil 0.15. Sebab apa tak ambil 0.15? Sebab kalau kita ambil 0.15, kita perlu tambahkan balik dengan nilai tahun sebelum. Okay. So kalau kita ambil 1.15, kita secara direct dapat nilai pada tahun itu. So inilah 10,000 dan R kita 1.15. Kita nak tahu pada tahun ke-7. So N sama dengan 7 lah. So kita nak total area selama 7 tahun. So sekarang ni kita ada dua formula, betul? Kita ada dua formula berkenaan dengan sum of the first n term dalam geometric progression. So kita nak kenal pasti, kita tengok pada R kita. So R kita lebih daripada 1. So bila R kita lebih daripada 1, maka kita keluarkan formula yang untuk R lebih besar daripada 1, iaitu A darabkan dengan R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Semua setuju? Setuju. Okey, bila dah setuju, barulah kita masukkan segala information yang ada. So, S7 sama dengan 10,000. R kita 1.15 kuasa 7. Lepas tu tolak 1 bahagi dengan 7 tolak 1. 7 tolak 1 apa? 1.15 tolak 1. Silap. Okey, 1.15 tolak 1. Tolong kira Sat. So berapakah total area? Kenapa pakai RM? Hati-hati bila awak masukkan dalam kalkulator. Dapatkan nombor bahagian atas dulu, lepas tu dapatkan nombor bahagian bawah, lepas tu baru ambil atas bahagi bawah. Buat pelan-pelan pun tak apa. 10,000. Berapa? 10,000. 10,000 jawapan dia. Saya dapat lain. Lain Tapi boleh cuba, tak apa, bagus. Sebab awak bagi tahu jawapan, boleh cuba lagi.
14.43. Berapa? 14.43. Betul cikgu? 14.43 pun salah. Tapi bagus sebab awak bagi tahu jawapan. Jadi awak mencuba. Mungkin ada something wrong bila awak masukkan calculator. Masukkan dalam calculator. Dia nak selamat dapatkan nilai atas berapa, dapatkan nilai bawah berapa, kemudian baru awak letak atas bagi bawah. Cikgu, Ya saya. 2766.70. Pun bukan. Macam mana you orang boleh dapat? Lagi kecil. Cikgu, Ya saya. 110667. Ya, baru betul. Itulah jawapan dia. Okey, jom kita tekan kalkulator sama-sama. Mana kalkulator saya? Oh, okey. Kita cari nombor atas dulu. Nombor atas, buka kurungan. Lepas tu 10,000. Tutup kurungan. Buka kurungan balik. Lepas tu buka kurungan lagi. 1.15. Tutup kurungan. Tekan topi. Topi kuasa lah. Kuasa. 7. Kemudian tolak 1. Tutup kurungan. Itu nombor atas dulu. Oh, nombor atas panjang kan? Nombor atas awak akan dapat 16600.19. Kalau budarkan 0.20. Okey, semua dapat tak sama dengan saya yang atas? Dapat. Okey. Dapat. Okey, bagus. So, yang bawah pula. Bawah 1.15 tolak 1, kita akan dapat 0.15. Macam ni, buat pelan-pelan. Dan barulah kita kira lagi sekali. So 16600.2 bahagi dengan 0.15 dan awak akan dapat 110668. 110668 ataupun yang kawan awak dapat 110667 point something kan. Pun sama. So meter square. Itu cara tekan kalkulator. Okey, dah dapat dah. Semua dah dapat dah. Dapat cikgu. Dapat. Okay. So bagus bagi siapa yang ada kesilapan, makanya awak tahulah macam ni salah tekan kalkulator macam ni. So awak lebih memahami untuk tekan kalkulator. Okay, good. Ada persoalan setakat ni? Tak Tak ada. Tak ada. Minum air dulu. Panas. Bersyukurlah kita dekat Malaysia tak macam Turki. Tahu tak kes Turki? Tahu. Apa dia? Apa kes dia? Bagi yang tahu apa jadi dekat Turki? Hutan terbakar. Ya, hutan terbakar. Tapi dahsyat dia punya terbakar dia. Kalau awak tengok gambar-gambar tu rasa macam macam kat movie lah. Macam cerita apa macam nak kata cerita Bleach yang dia masuk dekat tempat neraka tu. Ya juga kalau awak tengok movie Bleach. Okay, macam itulah kejadian dia. So apa lagi isu-isu semasa yang awak tahu? Ada orang buat protes Ada orang buat protes kat mana? kat KL. Dekat KL. Kan dia orang berhimpun ramai-ramai. Sebab apa? Dia orang protes apa? Protes tentang apa? Nak turunkan kerajaan. Ya, kan. Sekarang ni kan tengah viral apa? Kerajaan khianat kan. Kerajaan apa? Tipu kita. Itulah banyak isu-isu sekarang ni. Itulah. So you all kena hati-hati. Teruskan belajar untuk masa depan you all sendiri. Okay. So sebab apa kena belajar? Sebab bila kita belajar, kita boleh tentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang okey, mana yang tak okey. Jom teruskan soalan 3. Soalan 3, Fauzi bought a car for 80,000. So kita keluarkan information 80,000. The value of the car depreciates 14%. Okey, kalau depreciate maksudnya berkurang, menyusut. Ada bahasa Melayu dah kan, menyusut. Okey, kalau tadi dekat soalan 3 bila ditambahkan,
kita akan tambah dengan 100%, betul? Tapi kalau berkurang, kita perlu buat apa? Tolak. Tolakkan dengan 100. Maka bila awak dah faham soalan 3 tadi yang R kita perlu tambahkan dengan 100%, maka akan jadi 1.15. Sekarang ni daripada 14%, bila ditolakkan, maka R kita akan jadi berapa? 100 tolak 14, kita akan dapat 86. So 86 0.86. Okay. Ataupun 86/100 pun boleh juga. So 80,000 ni adalah initial sebab dia beli kan. So A. Okay. Sebabnya pada tahun ini dia beli RM80,000. So pada tahun depan berkurang sebanyak 14%. So pada tahun berikutnya berkurang lagi 14% daripada tahun kedua itu. Macam tu. Okay. So dia nak calculate the value of car pada tahun ke-12. Okay, maknanya tahun ke-12 tu berapa nilai dia. So sekarang ni kita faham dia menyusut. Maksudnya dia darab 86%. So bila ada sebut darab ataupun bahagi, maka kita tahu ini adalah geometric progression. Dan sekarang ni dia nak value. Dia tak minta pun total. So value pakai Tn. So Tn sama dengan A darab R kuasa N tolak 1. So kita masukkan sahaja A 80,000 dan R kita 0.86 dan N kita N berapa? 12 kan. So term yang ke-12, so 12 tolak 1. So berapa nilai kereta pada tahun ke-12? Satu, lima, dua, lima, lima. Okey, betul. Okey, bagus. 15225.55. Oh, murah Selama 12 tahun daripada 80,000 jadi 15,000 je nilai kereta tu. So inilah jawapan dia. Okay, after 12 years. Maksudnya tahun ke-12 itu. Kadang-kadang ada pelajar yang dia akan salah faham. Dia kata after 12 years maknanya dia nak tahun ke-13. So tahun ke-13 berapa harga dia? Tak, yang ni dia kata selepas 12 tahun. Maksudnya kita nak tahu harga yang pada tahun ke-12. Okay, so tak ada apa sangat kot. Macam ni lah cara kita nak solve questions. Lagi-lagi berkenaan dengan real situation. Okay, so awak dah nampak dah dia punya konsep soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okay, soalan 4, soalan 3, sorry. Baru soalan 1, 2, 3, ni nak masuk 4. So 4, saya nak awak cuba dulu. Cuba extract information. Cuba fahamkan jalan cerita. Yang ni. Okay, cuba buat dulu. Saya bagi 5 minit dulu. Bagi 5 minit bagi faham situasi. Menarik kan soalan ni?
Dia punya clue dia travel. Okay, bola itu travel. Ada siapa nak cerita tak? Jalan cerita dia. Apa yang dipaham? Ataupun siapa yang dah cuba buat, boleh tak bagi tahu jawapan? Semua okey tak? Okay, saya assume semua dah baca dan tengah-tengah cuba apa kata construct dalam kepala tu. Macam mana? Garuk kepala semua kan. Saya garuk kepala dah. Okay. Dia kata bola asal dia daripada 50 cm, maknanya ke atas lah. Okay, dekat atas. So let's say lah kita buat lukis bola. Ni bola dijatuhkan pada ketinggian 50 cm. Okay. Lepas tu dia punya clue dia after hitting the ground. Maksudnya dia turun dulu, dia turun. Kan? Dia turun. Lepas tu dia bounce. Bila dia bounce, bila naik balik, dia punya apa? Bila naik balik, dia kata apa? The ball rebounds to 3/5 of the height it dropped from, and so on. Okay, maksudnya daripada 50 itu, bila dia naik balik, hanya 3/5 je daripada ketinggian yang asal. So, kalau dia naik balik, bola kat sini lah sekarang. So, ketinggian sekarang berapa? Ketinggian selepas diboundkan balik? 30. 30. Okey, betul. Faham? 30. 30. Okey, kemudian kita kena faham sebab dia kata total distance travelled by the ball until it stops, kan? So, kalau kita faham logik, bola dia akan sentiasa bound. Nama pun rebounds ni, nampak? Rebounds. Okey, rebounds. So, bila dia dah naik, mestilah dia akan jatuh balik, kan? Sebab bola tak akan terapung. So, dia akan turun balik. So, sekarang ni kita faham, okay, dia travel 50, kemudian naik 30, kemudian turun balik 30. So, dah berapa dah total distance ni sekarang? 50 turun, lepas tu naik 30, lepas tu turun 30. So, dah jadi 110. Nak bagi faham konsep dulu, konsep dia travel. Nak bagi faham konsep dia travel. So, bola dia turun 50, kemudian dia naik balik 30, kemudian dia turun balik 30, kemudian dia akan rebound 3/5 daripada 30 pula. So, dia rebound berapa pula bola kat sini? 18. Lepas tu dia turun balik pun 18. Lepas tu dia naik balik 3/5 daripada 18. So, dah dapatlah nombor perpuluhan, betul? Kan? Ya. So, tak apa, bila dah dapat nombor perpuluhan, kita dah jadi serabut.
Yang serabut tu kita tolak tepi, kita tengok pattern. Nah, kita belajar pattern. So, dekat sini dia turun. Okey, dekat sini dia turun. Okey, pada 50 dia turun. Tapi pada 30 dia naik dan turun. Pada 18 dia naik dan turun. Pada selepas 18 dia naik dan turun. Lepas tu dia naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun sampailah kosong. Okey, dekat sini apa yang pattern yang sama? Apa pattern yang sama? Pattern jalan cerita ni sekarang. Increase, decrease. Increase, decrease. Kita tukar sikit ayat. Naik, turun. Yang tu je. Pattern dia. Nampak pattern pada 30 dia naik turun. Pada 18 pun naik turun. Pada bilangan apa, pada nombor ketinggian tertentu ni pun naik turun. So, dia naik dan turun pada ketinggian yang sama. Tu pattern dia. Dia naik dan turun pada ketinggian yang sama. Tapi pada 50 ini, dia ada tak naik? Tak ada. Tak ada kan? So 50 dia start dengan turun. So kita kena asingkan dia. Sebab dia pattern lain. Dia bukan pattern yang sama. So kita asingkan 50 siap-siap. 50 duduk diam-diam. Sebab dia hanya turun saja. Sekarang ni kita fokus yang naik turun. Okey. So untuk nak dapatkan nilai 30 itu, kita ambil 3/5 daripada 50. Ini pada ketinggian 30. Setuju? Setuju. Okey, so 50, 3/5 daripada 50, nilai dia 30. Okey. Kemudian kita kena tahu bola kan dia travel. Bila travel, dia punya jarak dia sentiasa ditambahkan. So daripada 50 turun, lepas tu naik 30 jadi 80. Lepas tu turun balik 30 jadi 110. Naik 18 jadi 128. Turun 18 jadi 146 dan seterusnya. So kita faham kat sini ada konsep tambah. Okey, setakat ni faham? Faham. Okey, ada konsep tambah sebab dia travel. Bila travel daripada awal sampai akhir, dia punya jarak dia sentiasa ditambahkan. Okey, so nak pergi ke ketinggian 18, tambah juga kan? Tapi sebelum nak tambah, 50, 3/5 daripada 50 ni baru 30, betul? Kan? 3/5 daripada 50, dia punya nilai dia 30. Tapi, kalau kita tengok pattern kat sini, naik turun. So, naik 30, turun 30. Maka dekat sini, perlu darab 2. Okey, setuju tak? Setuju. Faham Kita nak faham konsep yang dekat 30 itu ada darab 2 sebab dia naik dan turun. Okey, untuk nak dapatkan 18, so kita ambil balik 50 3/5 didarabkan lagi sekali 3/5. Okey. Kan yang nilai 30 itu adalah 50 darab 3/5. So, daripada 50 darab 3/5, darab lagi sekali 3/5 supaya kita dapat 18. Dan 18 pun ada naik turun. So, perlu darab 2. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, 3/5 darab 3/5 jadi berapa? Kalau benda yang sama didarabkan 9/25 betul. Tapi kalau kita ambil konsep algebra, A darab A jadi apa? A kuasa 2. A kuasa 2. So 3/5 dengan 3/5 ini dia akan jadi 3/5 kuasa 2. Okey, 3/5 kuasa 2. So 50 darab 3/5 kuasa 2 menghasilkan ketinggian 18. Dan dalam konteks 18 ini pun ada naik dengan turun. Sebab itu kita darab 2. Okey, kemudian kita teruskan lagi travel untuk selepas 18. So, kita tahu tadi nilai 18 yang terhasil datangnya daripada 50 darab 3/5 kuasa 2. Kemudian kita nak ambil 3/5 daripada 18 itu.
So darab balik lagi sekali 3/5. So darab 2 juga sebab dia naik dengan turun. So 3/5 kuasa 2 darab dengan 3/5 kuasa 1. So dia akan jadi 3/5 kuasa 3. kuasa 3. So sekarang ni kita dah nampaklah pattern dia. Okay, kita dah nampak pattern dia. So sekarang ni semua adalah benda yang sama. Daripada sini saya buat warna lain Sekejap warna lain. Okay, daripada sini warna merah ni sampai dah penamat dia, tak tahu sampai bila, tapi sampai kosong lah. Kita tak tahu pada term yang keberapa yang menghasilkan jarak dia kosong. Okay, so sebab itu kita buat 3 titik. Kita tak tahu pun sampai bila. Okay, so dalam konteks merah ni, dalam kotak merah ini, kita tengoklah apa yang sama. Okay, so 2 adalah benda yang sama. Okay, 2 adalah benda yang sama. So kita boleh keluarkan 2. So dia akan jadi 50 tambahkan 2. Kemudian barulah kat dalam ni akan jadi 50 darab 3/5 tambah 50 darab 3/5 kuasa 2 tambah 50 darab 3/5 kuasa 3 dan seterusnya. Okey. So, bila mana kita tengok dia punya progression dia continuous dan tak ada pun penamat, dekat sini kita boleh assume apa? Dekat sini kita boleh assume apa? Kita boleh assume yang progression ini dia towards apa? Sekarang kita tahu dia tak ada penamat. So dia akan pergi kepada apa? Towards to ingat tak perkataan tu? Perkataan yang tak ada penamat, yang kita tak tahu pun berhenti bila. Ini. Apa dia? Infinity. Infinity. Betul. Itulah maksud dia. So sekarang ni kita dah tahu yang dalam kotak biru ini adalah sum to infinity. Sum to infinity sebab benda ini continuous dan dia ditambah-tambahkan sampai kita tak tahu pun dia punya penamat dia berapa. So kita namakan ini adalah sum to infinity. So bila sum to infinity, kita hanya perlukan A dan R sahaja. So dalam kotak biru ini A kita berapa? Dalam kotak biru ni, dalam kotak biru kita ni, A dia berapa? Yang saya highlight kuning ni, inilah A dia. Okay, sebab dia starting dengan sini dulu. So A kita adalah 50 darabkan dengan 3/5. R, boleh tak dapat R? R, apa dia R? Macam mana kita nak dapatkan R? R, term kedua bahagi dengan term pertama. So 50 3/5 kuasa 2 bahagi dengan 50 3/5 kuasa 1. So kita cancel 50, cancel 50. 3/5 kuasa 2 dengan 3/5 kuasa 1. So cancel jadi kuasa 1. So dia akan jadi 3/5. 3/5 sahaja. So itulah R kita. Okay. And then apa formula sum to infinity? A per 1 tolak R. A per 1 tolak R. Terima kasih. So inilah sum to infinity. So kita masukkan sahaja. So 50 tambahkan dengan 2. Dan dalam kotak ini adalah sum to infinity. So A per 1 tolak R. Dan masukkan sahaja nilai. So A kita adalah 50 darab dengan 3/5 ataupun 30 lah tadi kan. 30 per 1 tolak 3/5. Boleh tak tolong saya berapa jawapan awak dapat? 75. Yang mana 75? Yang dalam kotak ni Okey, so 75 darab 2 berapa?
150. So 150 tambah 50 200. 200. Okay, so 200 cm. So dekat sini kita boleh faham yang bola dia akan travel paling jauh pun adalah sejauh 200 cm. Barulah bola itu berhenti bouncing. Barulah bola itu berhenti lantunan dia. Itulah jawapan dia. Dahsyat kan soalan ni? Itulah, so konsep yang kita kena faham yang ni lah. Sebab itu dalam real situation kita perlu faham jalan cerita betul-betul. Dan kita kena based on logic. Kan macam bola ni, oh dia bila bounce dia mesti ada naik dan turun. Dan naik dan turun mesti ketinggian yang sama. So kita kena kait pula dengan hukum fizik. Kan? Okay. So Alhamdulillah, itu sahaja beberapa soalan berkenaan dengan solving real situation. Okay, real problem situation. Habis. Ada apa-apa nak tanya?